Assalamualaikum dan salam sejahtera. Detik 8 bersama saya Arashi Azim. Kita ikuti dulu tajuk-tajuk utama hari ini. Arab Saudi jatuh hukuman pancung terhadap pemandu drift. Warga Aceh ke tali gantung. Aksi Euro. Siapa layak ke separuh akhir? Kita ke laporan antarabangsa. Kalau di Malaysia, aktiviti haram rempit menjadi kegilaan remaja. Bagaimanapun, berbeza pula dengan di Arab Saudi. Drift haram di atas jalan raya sibuk menjadi kebanggaan generasi muda. Susulan itu, pihak berkuasa Arab Saudi menjatuhkan hukuman pancung dengan pedang sampai mati ke atas seorang pemandu aksi drift haram kerana mengakibatkan 3 maut. Hukuman mati itu adalah sebahagian usaha Arab Saudi bagi membendung gejala drift haram yang mengancam keselamatan awam dan mengorbankan puluhan nyawa saban tahun. Mahkamah Tinggi Unaiza Al-Qasim menjatuhkan hukuman takzir pancung ke atas pemandu aksi drift kerana dipati bersalah menyebabkan kematian serta-merta 2 individu. Suspek melakukan drift berbahaya merempuh kedua-dua mangsa yang menonton aksinya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Suspek dalam lingkungan 40-an ini berjaya diberkas tidak jauh dari tempat kejadian dan siasatan polis mendapati menggunakan kereta sewa mewah. Selain itu, suspek juga didapati bersalah mengakibatkan seorang lagi penonton maut dalam kejadian berasingan. Mengulas hukuman mati ini, jurucakap polis Al-Qasim Kolonel Fahad Al-Habdan menjelaskan hukuman yang pertama kali dikuatkuasakan ini harap dapat mengekang kegiatan haram ini dengan lebih berkesan. Fenomena drift haram mencetuskan kebimbangan masyarakat negara kaya minyak ini kerana kerap kali menyebabkan kemalangan neri tanpa menghiraukan keselamatan pengguna jalan raya lain. Bulan lalu, rangkaian sosial Arab Saudi menyiarkan aksi drift ala kamikaze yang menyaksikan pemandu dan penumpang mati serta-merta di tempat kejadian dalam keadaan menyayat hati, termasuk putus tangan. Sejak 2007, Kabinet Arab Saudi mengambil tindakan tegas mengenakan hukuman lebih berat dengan mengenakan denda dan hukuman penjara selepas negara ini mencatatkan antara negara mencatatkan kadar kemalangan tertinggi dunia. Kita beralih ke perkembangan di Syria. Selepas 16 bulan Syria bermandikan darah akibat kebangkitan rakyatnya, akhirnya Presiden Bashar al-Assad mengisytiharkan perang di negara itu. Ini adalah perubahan retorik Assad yang sebelum ini tegar menafikan kebangkitan rakyat dan kumpulan pemberontak bersenjata yang mendesaknya letak jawatan. Assad berkata demikian ketika dalam pertemuan dengan kabinet barunya dan mahu kerajaannya bekerja keras memenangi perang ini. Sementara itu, pemerhati hak asasi manusia Syria melaporkan sekurang-kurangnya 115 terkorban di seluruh negara itu pada Selasa. Bandar Damsyik dilanda pertempuran paling dahsyat setakat ini. Serangan bersenjata mengakibatkan letupan besar di beberapa kawasan termasuk Domar dan Qudsia. Manakala di Al-Hamayeh pula 7 terkorban dan 13 cedera parah. Pada masa sama, kumpulan pemberontak bersenjata juga menyekat jalan dari Damsyik ke Beirut, Lebanon. Dalam pada itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mendakwa tentera Syria bertanggungjawab atas pembunuhan 10,000 penduduk awam sejak bermulanya krisis di negara itu Mac tahun lalu. Rentetan nahas jet Turki yang ditembak Syria, Perdana Menteri Tayyip Erdogan berkata, Syria harus berdepan akibat tindakannya. Namun, Turki menolak perang sebagai penyelesaian. Malah tetap membuka pintu sempadannya serta sedia melindungi lebih 30,000 pelarian Syria di negara itu. Masih lagi di Timur Tengah. Setelah diangkat menjadi Presiden baru Mesir, Mohamed Morsi mula merangka rancangan membentuk kabinetnya meskipun terdapat perpecahan politik. Morsi mengadakan rundingan bersama pemimpin ketenteraan Mesir sejak Isnin lalu bagi mengurangkan campur tangan dan melancarkan peralihan kuasa demi kestabilan negara itu. Sejak mengambil alih kepimpinan hujung minggu lalu, pihak tentera memegang kuasa veto dalam perbendaharaan dan perundangan Mesir. Namun, mereka berjanji menyerahkan kuasa
pada 30 Jun ini dan menjadi pemerhati sehingga Morsi selesai melantik kabinet barunya. Sementara itu, Presiden pertama pilihan rakyat dalam tempoh 30 tahun itu juga sudah berpindah ke kediaman rasminya yang didiami bekas Presiden Hosni Mubarak. Beliau yang membentuk kerajaan dalam masa terdekat menyeru rakyat bersatu padu kerana perjalanan demokrasi Mesir masih jauh. Selain memecahkan monopoli tentera, Morsi juga berdepan cabaran memulihkan ekonomi Mesir yang terjejas teruk akibat revolusi awal tahun lalu. Hutang mata wang tempatan mencecah 600 bilion pound Mesir dan rizab negara juga semakin berkurangan. Morsi menewaskan bekas Perdana Menteri rejim Mubarak Ahmad Syafiq selepas meraih 51.7% undian. Detik 8 berehat sebentar menyusul selepas ini. Lelaki Aceh digantung sampai mati atas kesalahan edar dadah.